Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sedang berada di Gema Nur Iman. Semoga iman terus bergerma di dalam jiwa dan raganya. Pada masa yang sama dibekalkan Amin. kesihatan, insya-Allah, keafiatan. Dan terima kasih kerana saban hari, saban waktu mendoakan juga anak saya dan juga yang lain. Saya pun dalam hati mendoakan juga. Saya ada adik saya yang sekarang ni dalam tempoh menunggu beberapa minggu nak melahirkan anak. Situasi dia taklah terlalu berat, pada masa yang sama taklah seperti orang biasa. Kerana beliau juga diuji lebih uh, apa sudah berkahwin lebih daripada beberapa tahun tapi belum rezeki. Yang ini rezekinya, mudah-mudahan babynya selamat dan tak ada apa-apa masalah yang besar. Pada masa yang sama, saya doakan kenalan dan sahabat-sahabat saya yang sekarang diuji dengan ujian sakit juga. Kawan saya siapa? Syafiq Zulakifli, Puan Salwani, Cik Taufik dan ada beberapa orang yang insya-Allah selalu saya ingat, selalu saya hajatkan. Mudah-mudahan dia diberikan afiat dan sembuh oleh Allah. Dan terima kasih kepada semua yang berkomitmen dengan Gema Nur Iman, istiqamah, konsisten, membantu, menyokong, memberikan galakan, sumbangan idea tenaga. Dan mudah-mudahan Allah sajalah yang membalas dengan sebaik-baik balasan dunia dan akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Cuma saya ni ada satu pendirian. Tapi nanti ujungnya saya nak tanya kenapa? Kenapa saya kena berpendirian begitu nanti baru masing-masing kena bagi pandangan. Saya ada pendirian begini. Macam suspense je nak tunggu ni. Baru nak cakap suspend Ustaz ni. Kenapa suspense sangat? Biasa-biasa je. Okey, baik. Dulu Saya ada teka-teki. pendirian. Dulu teka-teki Ni pendirian pula. Baik, saya ada pendirian macam ni. Kalau ada mana-mana pihak, contohnya macam kalau kebiasaan kat tempat saya lah, kat tempat lain, negeri lain, negara lain, mungkin di Singapura berbeza, mungkin di Kelantan tak sama, mungkin di Terengganu ada sedikit perbezaan, tak tahu saya. Tapi kalau di tempat saya ni, biasa saja kadang-kadang sebahagian individu tu dijemput untuk menyampaikan kuliah maghrib ke, ataupun ada apa rutin-rutin tertentu kan, menyampaikan pengajian dan sebagainya. Jadi saya tak terkecualilah diberi peluang yang seumpama itulah, ada juga. Cuma saya ada satu pendirian. Pendirian saya kepada pihak masjid atau surau lah. Ini bukan pusat pengajian atau bukan sekolah, madrasah, bukan. Khusus pada masjid surau lah. Tentang yang selain daripada masjid surau, kita tak cerita dulu. Saya ada pendirian bahawa kalau satu hari, masjid ni kan dia nak jemput kita kan. Dia kata minta, boleh tak dia sebaik kalau menyampaikan kuliah pada setiap hari Isnin sebagai contoh kan. Saya kata okey. Tapi saya akan menyampaikan pandangan saya, iaitu kalau seandainya, katalah istilahnya pengerusi masjid tu kita gelar dia Tuan Haji lah Kalau seandainya Tuan Haji satu hari nanti terfikir untuk membuat penyegaran semula atau membuat satu perubahan dengan tidak lagi saya mengajar di situ. Dengan saya tidak lagi mengajar di situ. Maknanya dengan catatan, maknanya nak tukar orang lain lah. Maka syaratnya ialah jangan keberatan untuk cakap dengan saya. Jangan keberatan untuk bercakap dengan saya. Maknanya untuk beritahu. Dan jangan ada rasa bersalah. Kalau dia rasa tak ada bersalah pun itu urusan dia. Tapi tak perlu rasa bersalah, tak perlu apa. Beritahu saja. So contoh dia kata, kita start bulan depan dia cakap dengan saya, jadual saya sampai kepada akhir tahun ini saja. Ataupun sampai bulan puasa saja. Nanti lepas hari raya kita nak tukar jadual lain. Beritahu saja. Dan bagi pihak diri saya kena beritahu. Saya tak nak dia terfikir nanti merajuk nanti merajuk sebab dah lama dia kat sini, tiba-tiba kita berhentikan dia.
Saya tak nak dia ada fikir saya merajuk. Nanti saya kata boleh beritahu kepada saya dan dengan syarat. Syarat kedua dia, ukhuwah mesti diteruskan. Maknanya kalau lepas saya dah berhenti belajar mengajar kat situ, kalau saya ajak dia ngeteh, jangan dia lari pula. Jangan dia rasa keberatan ke apa ke. Mesti boleh ngeteh, boleh apa, tak ada masalah. Ngeteh tu ngeteh. Minum-minum sama-sama. Istilah kat sini ngeteh. Ngeteh tu maknanya minum teh sama-sama lah. Jadi apa? Jadi saya punya pendirian tu dua tu syarat tu supaya dia tahu saya punya fikiran begitu. Ketika mula dan ketika tidak. Dan dia tak perlu, yang syarat nombor satu tu beritahu tu, dia tak perlu beritahu apa alasannya, tak perlu. Tak perlu. Kalau dia nak beritahu terserah, tapi sebab sebahagian orang kat tempat saya ni, sebahagian saya tak kata semua. Bila lepas dah mengajar, tak mengajar saja, dia ada satu gambaran macam, mesti ada buat masalah ke, apa ke. Perkara tu saya rasa kena buang dalam masyarakat. Di tempat saya lah, tempat lain saya tak tahu. Kena persepsi tu tak bagus. Sebab mengajar atau berhenti mengajar tu bukan menunjukkan, mengajar bukan mesti dia bagus. Dan mudah-mudahan bagus. Dan bila berhenti mengajar bukan mesti tak bagus. Jadi persepsi tu kita kalau boleh tak nak ada dalam masyarakat kan. Jadi saya mengajar kat satu masjid surau, bukan mesti saya bagus. Tak mesti. Mungkin kerana orang tak kenal saya. Jadi dia kata, alang-alang tu kita cuba je lah. Mungkin juga, tak tahu. Dan bukan bila mesti berhenti, seseorang tu tak bagus. Tak mesti juga. Dan kalau nak berhenti, berhentilah. Mungkin ada apa? Ada keinginan pada perubahan tentang sesuatu dan tak masalah pun. Jadi saya terangkan, dia tak perlu memberikan saya alasan apa pun, tak ada masalah. Jadi bagi pihak saya, pendirian saya pada diri saya ialah tak ada istilah merajuk, sampai hati kita dah 2 tahun kat situ, sampai hati gini-gini. Tak ada, sampai hati ni tak ada. Dalam urusan itu tak ada. Dalam urusan apa? Dalam urusan macam tu tak ada cerita sampai hati. Okey. Soalannya. Soalannya, datang soalan. Kita kan dah belajar kitab hikam kan? Kenapa saya berpendirian begitu? Sebab Ustaz yakin dengan rezeki yang Allah telah tetapkan. Bukan sebab dia jemput Ustaz, bukan sebab Ustaz tak bagus ke apa. Yakinlah benda tu dah tertulis. InsyaAllah. Okay. So persepsi orang yang panggil pun kena letak benda tu yang sama juga. Sebab tu tak upah diteruskan. Wallahu'alam. Sebab Allah tu penguasa tunggal. Betul. Bagus. Ustaz Kenapa? sejahtera sebab Ustaz ada berjiwa besar, tiada memikirkan perkara yang tak elok. Jadi benda tu hilang, buang. Bagus. Satu pandangan yang baik juga. Saya tak kata saya seperti itu tau. Yang saya cerita tadi tu. Saya cuma cakap saya harus berpendirian seperti itu. Maknanya saya tengah melatih diri saya mesti bersetuju dengan apa yang saya cakap tadi. Belum tentu saya buat apa yang saya cakap. Mungkin saya cakap tapi benda saya bukan buat pun, main cakap aja. Cakap pandai, buat tak buat belum tahu. Mungkin saja. Tapi saya nak cerita kenapa saya perlu untuk jadi yang berpendirian begitu. Tadi 3-4 pandangan tu menarik tu. Jadi daripada situ kita kan dengan sebahagian yang kita belajar sebelum ini kan, kitab hikam, kita tahu Allah penguasa tunggal, hakikatnya orang tu tak boleh buat apa-apa dan sebagainya. Dan kita sebagaimana kita tidak lagi mengajar di situ, Allah juga yang menentukan dulu mula-mula kita mengajar daripada di situ. Dan sebenarnya tidak ada siapa pun yang berkuasa untuk menghalang apa-apa kita. Selama mana kita terjadi apa saja pada kita, selama mana kita ni taat kepada Allah, kita masih selamat. Tapi kalau kita tidak mengajar, lepas tu hati kita sakit kat orang, geram kat orang, dah lah mengajar tak dapat. Lepas tu geram pula kat orang, marah kat orang. Jadi bertimpa-timpa masalah pada kita untuk urusan akhirat. Kan benda-benda macam tu kan sebenarnya masuk dalam pertimbangan dalam pelajaran hikam kita. Belajar redha. Hmm. Berfikiran positif.
Dan Betul. betul-betul dengan ikhlas. Ya, kita yang mustahak ialah kita harus macam tadi, redha dan kita nak tahu sebenarnya proses kita berada di situ dengan tidak berada adalah proses macam mana kita nak bawa ikhlas kita kepada Allah nanti. Proses saja. Mengajar tak mengajar, memberi tak memberi. Lepas tu menderma tak menderma, sedekah tak bersedekah. Biasa aku sedekah aku ikhlas tak? Masa aku tak sedekah aku ikhlas tak? Masa aku tolong ikhlas tak? Maka aku tak tolong aku ikhlas tak? Kalau sentiasa maintain, bukan maintain pada tak ada barang ke ada barang, tak ada duit ke ada duit, tak ada tenaga ke ada tenaga. Bukan pasal itu. Masa tak ada tenaga kita ikhlas tak? Masa ada tenaga pula ikhlas tak? Jadi hal-hal yang macam tu, itu lebih mustahak sebab kita nak bergerak menuju ke alam sana ni. Yang tu lebih mustahak. Jadi kita yang kena latih diri kita, kita ingatkan diri kita. Sebenarnya yang patut kita jadikan kebimbangan tu yang mana? Kita bimbang pasal tuan haji ke? Kita bimbang pasal orang yang nak belajar ke? Kita nak bimbang pasal tentang masjid tu sendiri ke? Kita nak bimbang, apa yang patut kita bimbang? Benda pertama sekali yang kita perlu bimbang ialah urusan diri kita, kehambaan diri kita kepada Tuhan yang mencipta tuan haji tu, yang mencipta masjid tu, yang mencipta kapet tu, yang mencipta orang belajar. Dialah. Kebimbangan kita adalah urusan kita dengan pencipta kita dan pencipta semuanya. Fokus kita mesti kat situ dulu. Dah lepas kita dah fokus dengan betul dan sebaik-baik mungkin, teknikal dia dalam urusan duniawi ni kita buatlah selama mana dia tidak melanggar syarak. Jadi bila Tuan Haji tu katalah dia berhentikan saya, tak melanggar syarak pun. Kalau dia menjemput saya pun tak melanggar syarak juga. Selagi mana tak melanggar syarak, kenapa kita sibuk terlalu fikir yang tentang itu? Tapi kalau kita tak ikhlas, melanggar syarak. Kalau kita ikhlas, baru menepati syarak. Jadi kerja kita cari yang menepati syarak lah. Sedaya mungkin. Bila sebab tu saya fikirkan, sebenarnya pemahaman tentang, ni kita tengah belajar lah ni. Tengah faham makna fana. Fana kan hari tu kita lihat kan, tak ada siapa-siapa yang boleh berbuat apa-apa saja melainkan semua yang dia nampak itu adalah hakikatnya perbuatan dan ketentuan dari Allah. Jadi semua tu kita menghayati sedikit demi sedikit, peringkat demi peringkat. Peringkat demi peringkat. Tujuan dia apa? Tujuan dia. Contoh kalau satu orang dia mungkin kehilangan ahli keluarga, satu sudut sedih. Saya beberapa hari ini melihat ada 1-2 keluarga kematian ahli keluarga kan. Satu sudut memang sedih. Tapi bila kita fikir balik semula, apa beza masa orang tu hidup dengan orang tu meninggal? Untuk kita, bukan orang tu, untuk kita. Masa orang itu hidup, contohlah kita ada ahli keluarga hidup. Masa orang tu hidup, Allah bagi peluang kita banyakkan pahala dengan sebab orang tu. Kita santuni dia, dapat pahala. Kita beri salam, dapat pahala. Kita bantu, dapat pahala. Maknanya, kita berurusan dengan dia tu untuk mengabdi diri kita kepada Allah. Kerana ada tanggungjawab hamba kepada Allah, itulah untungnya dia tu hidup. Tapi kita nak pastikan bahawa dia hidup ke dia mati, sebenarnya dia tu sama saja. Sama saja. Sama tu maksudnya apa? Sama saja maknanya ialah dia hidup pun dia makhluk, dia mati pun dia makhluk. Sebenarnya dia tak boleh buat apa-apa pun. Dia tak ada kuasa apa pun. Tapi Allah nampakkan, zahirkan pada kita, dia tu hidup dan Allah hidupkan dia. Semata-mata kita ni macam mana berurusan dengan Allah, melalui urusan orang ini. Jadi katalah satu orang tu, katalah bapa kita. Macam mana cara kita nak menghambakan diri kepada Allah pada dia ketika hidup? Maka kita buatlah sesuatu yang patut kita buat, yang jangan kita buat. Yang patut dengan yang jangan ni pun semuanya ditentukan. Aturannya oleh siapa? Oleh Allah juga. Oleh Allah juga. Jadi kena belajar untuk aturan-aturan tu. Bila kita dah aturan tu dah ikut tu, satu masa satu orang tu kehilangan bapa dia. Sedih dari sudut memikirkan tentang bahagian dia. Iaitu dia sayang kat bapa dia dah tak ada.
Tapi bila dia memikirkan tentang kehambaan diri dia kepada Allah, Allah putuskan tak urusan iman dia kepada Allah dengan sebab kematian bapa dia? Tak. Bapa dia mati, dia mesti maintain iman dia. Iman dia tu mesti dia lebih sayang daripada bapa dia. Kalau dia kata, ya Allah, kenapa tak patut ya Allah kau meninggalkan bapa aku. Maknanya dia sayang bapa, dia kebelakangkan kecintaan dia kepada Allah. Dia kebelakangkan. Patutnya dia lihat, kalau meninggal, urusan aku dengan Allah macam mana tentang orang yang dah meninggal. Buat faraid ke, selesaikan hutang dia ke, mendoakan tanpa putus ke apa ke. Sebab aku terus kena jadi hamba Allah. Siapa pun hidup atau mati, datang atau pergi, susah atau apa, dia mesti komitmen terus menjadi hamba Allah sampai ke akhir hayat. Tak dapat bayang kalau semua orang yang beriman di atas muka bumi ni semuanya memikir hala tuju yang sama. Betul tak? Macam mana agaknya? Kalau semua orang, tapi ialah taklah seperti itu. Tapi kalau semua orang memikirkan benda yang sama. Memikir yang sama tu maknanya apa? Semua ada kesibukan. Dia berurusan dengan organisasi, dia fikir tanggungjawab aku dengan Allah macam mana? Dia berurusan dengan binatang, tanggungjawab aku sebagai hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah pada urusan binatang macam mana? Nanti urusan dengan keluarga, macam mana aku nanti urusan dengan Allah pada urusan keluarga? Macam mana aku punya nasib di hadapan Allah nanti pada urusan dengan pokok-pokok, pada urusan dengan barang-barang, pada urusan. Jadi akhirnya dia lihat semua aktiviti dia, yang dia lihat, yang dia nampak dengan mata hati dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kena begini. Jadi dengan sebab itu lahirlah, terzahirlah tindakan-tindakan yang sesuai, yang baik, yang mulia, yang patuh. Tujuan dia untuk kita ni jadi hamba Allah yang lebih baik. Namun semua sekali itu tidak terpisah, tidak terlepas daripada memerlukan ilmu semasa ke semasa. Kadang kita nak jadi benda yang baik, tapi kita buat dalam lama baru kita tahu lah, rupanya benda tu salah rupanya dari segi syarak. Tapi dulu tak tahu. Tapi niat dah betul. Jadi niat dah betul tu dah bagus. Tapi membuat yang betul juga memerlukan kepada ilmu. Niat yang betul memerlukan kepada ilmu. Jadi kita sebab itulah Gema Nur Iman ni menitik beratkan majlis ilmu. Tujuan dia ialah mengilmukan masyarakat dan memasyarakatkan ilmu. Mengilmukan masyarakat ni maknanya jadikan masyarakat kita ada ilmu. Dan memasyarakatkan ilmu itu, iaitu supaya ilmu itu dapat disebar-sebar dengan lebih luas. Itulah dulu saya pernah tersebut juga. Saya kata alangkah baiknya kalau setiap orang yang berada di platform Gema Nur Iman pagi-pagi ni, dia mengajak satu lagi orang, untuk 2 orang lagi untuk bersama dengan program Gema Nur Iman pagi-pagi ni. Mudah-mudahan dengan sebab itu ada orang lain juga yang mendapat sama-sama faedah dan kebaikan. Mudah-mudahan sekiranya ada faedah pada perbincangan dan pelajaran kita. Baik, jom kita baca Yasin sama-sama. Akhlisun niyyata lillah, sama-sama kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Semoga Allah terima amalan kita, Allah bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Allah bantu hati kita untuk kuat, untuk tabah, untuk reda, untuk gembira dengan setiap takdir yang baik atau buruk. Takdirnya buruk, mungkin musibah, kematian, kesusahan, kehilangan. Tetapi hati kita rasa damai. Damai bukan pada kematian itu. Damai kerana mengenal siapa yang mematikan. Damai bukan dengan kehilangan barang itu. Tetapi damai pada mengenangkan dan memahami bahawa siapa yang berkuasa menentukan kehilangan barang itu. Kita rasa damai bukan pada musibah, memang kemalangan sedih. Tetapi hati kita tetap rasa damai mengenangkan siapa satu-satunya yang berkuasa tunggal untuk mentakdirkan kemalangan itu. Jadi lihat 2 sudut. Sudut yang zahir, kemalangan yang berlaku di depan mata kita. Tetapi sudut yang hakikat, kita melihat bahawa
kereta itu tak mampu untuk kemalangan sendiri. Motor tu tak mampu untuk kemalangan sendiri, berkuasa sendiri untuk mengkemalangankan dirinya. Tak ada. Dia tak mampu. Dan dia tak ada kuasa apa pun. Hakikatnya semua benda itu berlaku. Jadi bila kita kenang dengan ilmu, ya, selagi mana perkara itu bukan perkara dosa dan maksiat, maka kita ingat bahawa Allah berkuasa tunggal dan kita akan lebih alhamdulillah ya Allah. Sebenarnya setiap satu yang kau tentukan itu semuanya adalah perkara-perkara yang engkau uji kami. Sejauh mana kami menyambut dan menghadapi. Menyambut dan menghadapi itu sebagai hamba-Mu ya Allah. Jadi saya syukur dengan pinjaman ilmu yang Allah beri kepada saya sampai ke tahap yang seperti itu, sederhana saja untuk kita sama-sama kongsi juga. Saya syukur alhamdulillah. Saya tak dapat bayangkan kalau pemahaman yang sederhana macam tu pun saya tak boleh faham atau saya tak ada kefahaman. Saya mungkin saja jadi orang yang stres, jadi orang yang semua benda kita nak protes, semua benda kita sakit hati, semua benda kita rasa tak patut, semua benda kita nak orang patut buat pada kita dan kita tak sibuk memikirkan apa yang patut kita buat. Kita akan jadi jiwa kita begitu. Dan jiwa kita sebenarnya sakit. Cuba fikir agak-agak dengan kes-kes yang berlaku macam-macam kita dengar tiap-tiap hari kan. Agak-agak ramai tak orang yang kat luar sana yang sebenarnya sakit? Ramai tak agak-agak? Agak-agak sajalah. Tak mesti betul. Gambaran. Agak-agak ramai tak? Saya rasa ramai ya. Bila saya tengok satu-satu kan, kita perhatikan masuk dalam masyarakat kan. Saya cakap, ramai orang yang sakit. Nampak sihat tentang orang yang sakit. Yang masuk saya ni sakit rohani bukan sakit fizikal. Sakit fizikal kita pergi hospital ambil statistik okey. Tapi yang saya maksudkan ni, saya dapat rasakan, saya tak tahu secara tepat. Mungkin perkataan saya tak tepat lah. Memang sangat tak tepat. Cuma saya punya pemikiran saja. Saya punya pemerhatian saja. Ramai sebenarnya. Minta maaf lah. Bukan kita nak kata kita tak sakit. Bukan. Bukan nak menunjukkan kesombongan diri atau apa, bukan. Tapi saya punya pemerhatian. Dari hati saya perhatikan keadaan orang, cara orang, dengan apa yang dia alami dan apa yang dia luahkan, apa yang dia cakapkan dan sebagainya. Saya dapat satu gambaran, orang ini sebenarnya sedang sakit sebenarnya. Dia sedang sakit. Bayangkan macam mana Hikam ni dengan ilmu yang banyak kat dalam ni, dia mengenal Allah dan sebagainya, dia melihat kita seolah-olah saya ni sebenarnya dalam keadaan sakit sebenarnya. Tapi yang kita tak sampai hati ialah macam mana nak tolong orang ni, betul tak? Yang macam mana nak tolong? Kalau orang tu pening secara fizikal, kita boleh bagi, contoh sajalah, bagi sebiji Panadol lah, awak cuba telan. Kita nak tolong dia, tapi kita tak tahu, kita tak pandai, kita nak tolong, bagi Panadol. Kalau satu orang cedera, accident, kita nak tolong dia, maka kita kata, naik kereta saya dulu, kita pergi hantar hospital. Encik, tak susah kan cik? Awak jangan cakap pasal susah lah, awak naik dulu hospital, nanti baru kita cerita. Naik. Jadi, macam mana? Okey, itu kita nampaklah kita boleh tolong lah. Satu orang tua, dia dalam nak masuk ke klinik, kita perlu pimpin dia, bawa, masukkan ke dalam. Kerana kita niat nak tolong. Tapi kalau satu orang sakit rohani dia ni jiwa tertekan, dia jiwa serabut, masalah bertimpa-timpa, dia musibah macam-macam. Sekadar kata-kata, satu dua semangat, dia boleh seandainya orang itu sedia ada. Ginilah, kita kalau nak tanam pokok, saya nak tanam satu pokok, boleh tak saya tanam pokok atas simen, lantai? Tak boleh, Ustaz. Tak tahulah kalau siapa yang boleh. Boleh kan, mungkin saja kan, boleh kan, tak tahulah. Tapi logik asas dia tak boleh lah. Tak boleh lah. Kita nak cucuk-cucuk kat lantai macam mana? Baik, kita letak kat lantai, tak tertanam. Lantai ke tak tertanam? Okey, maknanya apa? Kita nak bagi nasihat tu pokok tu kita nak tanam, dia mesti ada tapak dia. Tapak dia apa? Tapak dia orang tu dia dah ada belajar ilmu, dia dah ada kefahaman. Cuma ketika itu dia tersentak dengan ujian yang berat, lalu kita pun tanam pokok. Dia dah subur,
tanah dia pun ada, air pun ada, dan dia tak ada gangguan-gangguan binatang sekitar. Jadi kita nak tanam, dia tertanam. Nasihat tu tertanam kepada dia. Dan dia dapat gunakan nasihat tu tumbuh balik semula jadi yang lebih baik. Tapi kalau dia ni latar belakangnya tak ada ilmu, tak ada kefahaman, memang tak faham apa, tiba-tiba datang musibah. Kita nak bagi nasihat, cocok-cocok pokok, tak masuk-masuk. Dah 1 pokok, 2 pokok, 3 pokok, tak masuk-masuk. Bukan sebab kita tak bagi nasihat, bukan kita tak bagi banduan, bukan kita tak tolong. Tapi dia tidak mempunyai penyediaan diri untuk ditolong. Secara rohani, secara pemahaman. Baik, sekarang ni, tidak mesti kita belajar hikam jawi ni, kita mesti tak ada masalah. Atau mesti tenang dan terpaksa tenang. Bukan gitu. Bukan gitu. Tapi kita membuat persediaan sederhana untuk jadikan diri kita ni tanah yang subur, disiapkan dengan air, dibuang dulu binatang-binatang yang mengganggu tumbuhan. Seandai kata, dengan persiapan yang sederhana baik, kemudian datang satu orang soleh yang memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang subur, maka ketika itu bila dia tanam, kita rasa tumbuh, oh boleh tumbuh, dan kita faham nasihat itu. Kerana kita sudah membuat penyediaan diri dan gambaran bagaimana keadaan itu. Jadi itulah dia punya contoh-contoh dia gambaran. Boleh? Faham? Mudah-mudahan Okey. Jom sama-sama kita membacakan surah Yasin. Kita sama-sama doa dengan keberkatan doa Yasin dan juga keberkataan zikir, keberkatan waktu duha dan keberkatan majlis ilmu. Mudah-mudahan hajat-hajat yang kita hajatkan mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى
حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم اللهم عافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين تقبل منا دعاءنا تقبل منا حاجاتنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Semoga Allah terima doa kita, permintaan kita insya-Allah.
Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan perasaan dan merasakan betapa Allah Maha mengkabulkan doa. Masuk perenggan yang ketiga, muka surat 34. Dan kata ahlu al-khawas, apabila telah sempurna hamba itu dalam hudur serta Allah Ta'ala, maka jadilah hati dia berserta Allah. Berserta Allah tu maknanya apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa sahaja yang ada pada kamu dari apa pun bentuk nikmat, semuanya dari Allah. Jadi hati dia berserta Allah tu maknanya apa? Bukan hatinya masuk dalam Allah. Mustahil. Itu perkara yang mustahil. Kerana Allah tidak berhajat kepada makhluk. Bukan Allah berpindah masuk dalam hati dia. Bukan. Bukan. Mustahil Allah menempati makhluknya. Tapi maksud berserta Allah tu maknanya sentiasa melihat kepada Allah. Sentiasa mengingat kepada Allah. Sentiasa merasakan bahawa setiap benda yang berlaku semuanya dengan kuasa Allah. Hampir-hampir dia tu, kalau dibuat perbandingan, ada orang nampak gelas jatuh, pam, gelas jatuh. Dia nampak gelas, hanya fikirkan gelas jatuh semata-mata. Langsung dalam hati fikirannya tak mengingat Allah. Kita terbalikkan. Ada satu keadaan pula, ada orang, gelas jatuh saja, dia hampir-hampir tak melihat kepada gelas. Mata je tengok gelas. Tapi dia melihat kekuasaan Allah yang menggerakkan gelas tu daripada atas meja sampai jatuh ke bawah. Udara yang dilalui oleh gelas adalah ciptaan Allah. Kekuatan gelas itu untuk jatuh ke bawah. Bukan sebab graviti, bukan sebab apa. Bukan graviti yang menentukan. Sebab memang sebab. Minta maaf. Sebab memang sebab. Tapi hakikatnya graviti itu pun, kalaulah ada yang namanya graviti, Allah yang ciptakan. Allah boleh jadikan graviti itu tidak ada. Ataupun tidak dipanggil dengan nama graviti, tapi apa saja yang dipanggil dengan istilah yang lainlah, tak kisah. Tapi semua tu adalah makhluk-makhluk Allah. Dan hakikatnya, jadi dia ni, hidupnya tu disebutkan hudur serta Allah. Dan maka jadilah hatinya sertanya dalam segala tempat dan segala masa. Setiap tempat, setiap masa, cara dia berfikir, cara dia melihat seumpama itu. Tiadalah menjadi keberatan bagi hudur sertanya seperti mana tiada keberatan bagi masuk nafsu dan keluarnya hawa nafsu. Diri kita ni kan ada hawa nafsu kan. Dan kita hidup setiap hari ada hawa nafsu kan. Pagi ni ada nafsu tak kita? Tak tahu juga. Kok pagi ni dah tak ada nafsu ni. Nafsu tidur, nafsu malas, nafsu kejap lagi ingin nak pergi pasar. Ada nafsu tak? Nafsu nak belajar. Nafsu nak belajar. Nafsu nak bercakap. Nafsu nak makan. Nafsu nak minum. Nafsu nak pagi ni dah fikir dah. Ada nafsu tak pagi ni? Ada kan? Kita tak dapat terlepas daripada adanya hawa nafsu setiap masa kan? Nafsu, letih lah. Nak tidur lah, nak itulah, nak inilah. Kita tak terlepas sebab kita memang ada hawa nafsu. Nafsu apa? Nak breakfast macam-macam. Ada nafsu nak, pagi ni nak ingat nak minum kopi lah. Pagi ni ingat nak, dekat ujung sana tu sarapan dia ada 5 jenis. Mi Bandung je ada 5 jenis. Jadi nafsu tu nama dia, keinginan-keinginan. Kira kita ada. Okey. Sebagaimana, pengarang kata, sebagaimana kita ni tidak terlepas daripada nafsu yang datang dan pergi, setiap satu keinginan tu ada datang dan pergi, macam itulah orang yang fana ni, dia tak hilang mengingati Allah dan memahami semuanya adalah hakikat Allah. Begitulah dia tak terlepas daripada perasaan hudur itu. Masalahnya kita, cabaran kita ialah yang nafsu tu tak payah dididik, tak payah diajar, betul? Yang keinginan nak makan, nak apa tu, tak payah dididik. Tak payah sekolah pun akan ada benda tu, betul? Kalau saya ni tak pergi belajar, tak sekolah, perasaan itu yang nak makan, nak apa-apa semua tu, benda tu tak payah dilatih, tak payah diajar. Tapi dalam urusan menghambakan diri kepada Allah untuk membentuk iman,
untuk meletakkan pengagungan dan fana itu, yang itu kita kena proses namanya menuntut ilmu, belajar. Prosesnya perlu. Tapi hakikat saya dah beritahu, anugerah dari Allah kan. Anugerah dari Allah kan, saya dah beritahu itu. Hakikatnya anugerah dari Allah. Kalau Allah tak beri, ya memang kita tak dapat. Tapi soalnya bukan akhirnya kita mesti dapat. Soalnya ialah bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Jadi ada orang mungkin dia menuntut ilmu akhirnya dapat. Ya, dia dapat pahala dengan menuntut ilmu. Dan mungkin ada orang dah sampai menuntut ilmu sampai sekarang belum dapat-dapat. Saya belum dapat-dapat lagi, fana ni. Saya cuma cerita saja. Mana saya bukan fana, bukan wali Allah, bukan orang soleh, bukan apa-apa. Jadi saya tak dapat lagi. Tapi saya berusaha, belajar, memahami, mengikuti, pada masa yang sama cuba menyampaikan semampu saya. Tapi belum dapat lagi. Fana. Tapi saya, apakah kalau tak dapat? Kita tak ada harapan lah nak jadi hamba Allah macam ni, tak payahlah. Janganlah. Janganlah. Hakikatnya kurnia Allah. Tapi perintah Allah, Allah perintahkan kita berusaha. Yang kita berusaha ni lah yang melalui platform ni. Platform menuntut ilmu ni kita belajar. Dan saya rasa syukur sangat kepada Allah kalau setiap kali sesi kita ni, pagi yang subuh ni, ada satu dua perkara lah yang menjadikan dia macam ting. Ting tu apa apa nak cakap? Sihat. Dia macam Swiss. Macam dia macam iyalah. Dia ada sikit. Satu dua perkara boleh lah. Bendanya tajuk sama. Tapi ada satu perkara tu, begitu rupanya. Dengan catatan macam itulah. Syukur sangat sebab kita memang kena ada ting tu banyak kali. Nanti akan datang pula belajar bab lain sikit. Ting, ting. Tapi jangan ting tong lah. Janganlah ting tong. Ujung-ujung ting tong. Ujung-ujung ting tong. Janganlah ting tong. Tapi maknanya kita berfikir, betul lah. Kalau kita tengok macam tu, sudut je tu, betul lah macam ni. Nanti meningkat sikit faham. Tapi jangan kita kecewa. Saya belajar ni sampai sekarang pening tak faham-faham apa benda tah dia cerita baik pagi. Saya asal subuh Isnin dengan subuh Rabu je saya dah jam otak saya. Sabar, tenang-tenang saja. Kita pelan-pelan. Jadi hudur kat sini, hudur maknanya satu keadaan bila orang itu telah sempurna, jadi dia dapat merasakan dalam hati dia apa-apa saja tu dia perasaan betapa Allah yang mencipta semua, Allah yang menguasai itu. Hudurnya hati dia berserta Allah tu sentiasa ada dengan dia, seperti mana nafsu pun ada dengan dia. Ada dengan seseorang. Kita kan tak terlepas daripada hawa nafsu kan. Setiap masa je nafsu tu ada je kat dalam kita. Kejap nak ni, kejap nak tu, sekejap ingin ni, sekejap berhajat ni, sekejap ada. Kan macam-macam kan. Macam itulah mereka latih supaya yang hudur tu sentiasa ada. Ustaz, hudur ni iman ke Ustaz? Boleh kita kata gitu. Tapi hudur ni asal makna dia hadir. Menghadirkan hati kita satu perasaan dan pemahaman betapa setiap perkara yang berlaku di sekitar kita, perbuatannya perbuatan Allah, kekuasaannya kekuasaan Allah, kehendaknya kehendak Allah, dan tak ada apa-apa yang berada di keliling kita, melainkan semuanya itu adalah tanda-tanda zahir-zahir pada kekuasaan Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah, ilmu Allah, kerana Allah yang mewujudkan dan mengadakan dan menentukan dan menetapkan dan menjadikannya. Jadi sentiasa berfikir dan melihat dengan pandangan hati yang seperti itu. Yang panjang-panjang saya cerita tu disimpulkan dengan satu perkataan. Nama dia hudur. Nama dia hudur. Baik itulah. Jadi kita ni perlu sebenarnya benda ni. Terus terang saya katakan, kalau kita langsung tak ada, rosak. Untuk sepenuhnya ada, belum. Tapi kena ada. Peringkat demi peringkat, dipupuk sedikit demi sedikit. Ustaz macam mana pula? Dia tanya kita pula. Banyak cantik awak ni. Dia tanya kita pula. Saya. Saya ni apalah. Saya ni
cuma ceritakan saja. Saya cerita bolehlah, buat tak gedi. Cerita untuk kongsi supaya kita sama-sama melihatnya. Kemudian dan terkadang, kata pengarang, ni yang saya cerita kurnia-kurnia tadi kan, terkadang dikurniai kepada makam ini. Maknanya ada satu orang hamba Allah kadang dia memang Allah bagi dia semata-mata memang bagi pada dia. Maknanya dia tidak bersusah payah untuk memahami dia. Ya. Mungkin saja akan ada orang yang memang Allah bagi dia terus fana ni. Allah bagi pada dia. Ada Ustaz Ada. Dia mungkin melalui proses sedikit, tapi dia tak sampai kepada mujahadah yang terlalu lama dan panjang, tapi memang Allah nak kurniakan dia ilmu, kefahaman dan keadaan. Keadaan dia, hudurnya hati dia tu, dan dia fana. Semua benda yang dia melihat, semua dia dah tak melihat benda-benda dah. Mata dia, hati dia dah tak melihat. Dia memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu ada orang. Jadi kata pengarang, dan terkadang dikurniainya dengan makam ini. Maka jadilah dia itu bila dikurnia memandang hak kemudian daripada tiap-tiap sesuatu dan sertanya dan dahulunya dan kemudiannya. Maknanya setiap benda yang dia lihat sebelum benda tu terjadi ke, selepas benda tu terjadi ke, ketika benda-benda tu terjadi ke, benda tu ada sebelum dia ada ke, ketika dia ada ke, akan datang dia mungkin hilang dan tak ada ke, kalau benda. Kalau kejadian, sebelum kejadian, kalau dia tengok cuaca, hujan, dia sebelum hujan tu jadi, atau ketika hujan tu jadi, atau selepas hujan tu berhenti, tak kira. Dia tengok ada barang, sebelum barang tu ada, ketika barang tu ada, sampailah barang tu hilang, maka dia punya pemelihatan dia ialah semata-mata dia lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi saya contoh apa? Satu orang memiliki seorang ayah masih hidup, dengan seorang ayah, dia juga memiliki ayah yang sama, ayah dia meninggal. Sebelum dia jumpa ayah dia, dia tahu bahawa dia hanya melihat kekuasaan Allah saja. Bila sampai takdir Allah hidupkan, ayahnya ada dengan dia, maka dia melihat Allah yang jadi hidupkan bapa saya. Allah yang memberikan dia makan, Allah berikan dia minum. Jadi kalau dia buat baik pada bapa dia, dia tak merasakan itu jasa baik dia. Kerana Allah yang memberikan bapa saya makan. Kerana Allah yang menggerakkan tangan saya untuk makanan sampai ke dia. Kerana Allah, semuanya memang Allah yang menggerakkan. Saya hanya tunduk pada perintah Allah saja. Ayah dia dapat sesuatu faedah. Kerana memang rezeki itu sebenarnya Allah yang tentukan untuk dia. Kerana memang kalau saya tak beri pun, macam-macam cara rezeki itu akan sampai juga kepada. Jadi dia ni tak merasa yang saya berjasa, sayalah yang membela, sayalah menjaga. Perkataan aku saya tu dah tak ada. Tak ada. Jadi untuk dia rasa bangga dengan perbuatan baik dia, tak ada. Sebab dia kata, dia melihat semua benda yang berlaku ni semua, sebelum bapa saya jumpa, Allah yang cipta dia. Bapa saya sekarang ada, Allah juga yang mencipta dia. Kalau besok Allah ambil bapa saya, Allah yang sama juga yang akan ambil saya. Dan boleh saja dia ambil saya dulu sebenarnya sebelum dia ambil bapa saya. Dah Allah tentukan semualah. Jadi dia fana. Dia melihat begitu. Sebelum ke, selepas ke, tiap-tiap sesuatu ke, dahulu ke, kemudian ke, semuanya adalah tadbir urusan Allah. Jadi, dengan permulaan fana ni, langkah ni, pemahaman ini, keadaan ini, soalan saya, adakah membantu seseorang itu untuk menghindarkan diri dari riak dan takabur? Membantu atau tidak? Itu soalan Sangat dia. membantu, Ustaz. Kan? Jadi kita tengok, rupanya dia tackle masalah riak takabur tu bukan pada riak dan takabur. Dia tackle masalah riak dan takabur itu pada mengurus hatinya dalam betul-betul memahami engkau tu hamba. Macam mana engkau boleh izinkan riak bersinggah dalam hati engkau sedangkan engkau habuk pun tak ada. Habuk pun kau tak memiliki, tiba-tiba engkau nak beri ruang riak pada urusan amalan. Macam mana? Tak boleh masuk akal. Orang yang waras tak akan buat yang namanya riak takabur tu.
Cuma bila engkau riak dan takabur, ketahuilah bahawa otak engkau sedang tidak waras. Walaupun tak ada seorang pun mengatakan engkau gila. Jadi dia punya cara, dia bebankan cara. Jadi dia kata, ya Allah, sebenarnya aku tak boleh riak apa benda pun sebenarnya. Sebab semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Jadi fana tu, dia punya dia punya keadaan itu membantu. Membantu seseorang itu supaya dia lebih teliti. Dia ginilah, kalau saya nak buat satu analogi kan. Ada orang terkena denggi ya. Ada orang kena denggi. Denggi tiba-tiba nampak pecah-pecah ataupun pecah-pecah darah dekat kulit dia. Jadi cara dia mengatasi kulit ke mengatasi darah? Dia nampak tanda kat kulit. Dia mengatasi darah. Mengatasi darah tu maknanya merawat darah dia. Mungkin ada masuk obat dan sebagainya. Akhirnya kulit selesai. Orang yang ada riak, contohnya, dia nampak dia ada riak kat sini. Tapi dia bukan settlekan pada riak, pada benda itu. Tapi dia settlekan pada benda lain. Iaitu kehambaan diri dia kepada Allah. Bila dia dah atur dan susun dan didik dengan baik, perkenan Allah, akhirnya riak itu hilang. Riak tu simptom-simptom kehambaan diri. Simptom-simptom penyakit hamba. Penyakit hamba tu dia rasa bangga dengan perbuatan dia. Perbuatan kau apa bendanya? Engkau tak boleh buat apa-apa hakikatnya. Dia rasa ujub terkagum dengan diri sendiri. Engkau nak kagum apa benda kau ni? Engkau nak kagum apa? Lawa kau, pandai kau, pengaruh kau. Engkau tak boleh berpengaruh apa pun. Jadi bila dia ada masalah dalam urusan kehambaan dirinya kepada Allah. Samalah kita. Cuma bezanya kita ni masalah ke diri kita ni sebagai hamba, sama ada masalah kita kronik, atau masalah kita sikit, atau masalah kita sederhana, dan ada naik turun kerana kita memang ada hawa nafsu, gangguan dari dalaman, dan ada gangguan dari luaran namanya syaitan dan iblis. Kita naik turun. Tapi kita ni belajar memaham, belajar mengenal, kemudian daripada situ kita jumpa celah-celah kesilapan kita istighfar, dan pada masa yang sama kita perbaiki diri dan kita top up dengan zikir, dengan Quran, dengan majlis ilmu, dan Allah beri kefahaman. Tapi kita tahu kefahaman kita bertambah kerana Allah yang tambah. Dan kita tahu rupanya yang kita buat semua ni kerana taufik dari Allah. Jadi kita syukur sangat kepada Allah. Ya Allah, Engkau tentukan benda yang baik untuk aku pagi ni, ya Allah. Engkau takdirkan benda yang baik pada aku, ya Allah. Dalam Engkau yang takdirkan, Engkau pula yang bagi pahala. Lepas Engkau bagi pahala, Engkau pula janjikan ganjaran yang baik. Jadi kita bila fikir dengan halus, jadi kita patutnya rasa malu kepada Allah, rasa hina kepada Allah, rasa apa. Jadi fana itu mendorong kita. Maka kata pengarang, tiadalah mendinding akan dia daripada Tuhannya akan sesuatu. Tuhannya tu sesuatu. Jadi maknanya tak ada sesuatu pun yang menghalang dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemahamannya, jadi penglihatannya melihat betapa semuanya dengan pemberian Allah. Hatinya melihat semuanya anugerah dari Allah. Fikirannya, sangkaan dia semua dari Allah. Jadi akhirnya dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Insya-Allah nanti kita akan lihat pada muka surat 35, yang mana di situ kita akan melihat beberapa perkara untuk kita telusuri dan pelajari. InsyaAllah mudah-mudahan kita latih diri kita jadi hamba Allah yang lebih baik. Dan saya kembali. Tanya boleh Ustaz? Ya, tanya saya. satu soalan boleh? Soalan tu luar daripada cerita Ustaz hari ni. Oh ya. Tapi saya terlampau rasa risau dan ingin sangat tahu. Oh ya. Kalau Baik. kita ni memang membayar balik segala hutang-hutang kita yang kita tak solat pada masa kita jahil-jahil dulu. Baik. Kita kena bayar. Itu wajib Ustaz? Wajib, betul. Okey. Kalau macam tu, kita terpaksa, ni bulan Ramadan dah nak datang. Baik. Tarawih ada. Tarawih ada. Sebab kita banyak hutang, kita tak boleh melakukan tarawih. Sampai bila kita nak dapat melakukan tarawih tu Ustaz? Oh ya. Baik. Baik. Soalan yang bagus. Saya ingin memberi semangat pada kita bahawa kita kerisauan kita pada solat wajib kita letak jauh lebih tinggi daripada
kerisauan kita pada solat sunat. Contohnya gini, akan datang kita tukar soalan. Kita cuba terlatih soalan tu untuk kita semua. Soalan dia macam mana? Nanti ulang baca sendiri soalan dia. Ustaz, kalau saya sibuk tarawih, bila masa saya nanti nak selesaikan zuhur saya? Rugilah saya. Kita buat soalan tu, kita ulang-ulang. Untuk diri kita saja, tak payah cakap dengan orang. Kita ulang untuk diri kita. Kita kata apa tau? Ni latihan saja, latihan. Ni contoh, ni teknikal saja. Bukan cerita hukum hakam, bukan. Teknikal. Teknikal ni kita sebenarnya belajar benda ni untuk untuk kita sebut mindset kita. Kita cakap apa tau? Kita kata dengan diri kita, kita latih seorang-seorang pun tak apa. Kita kata, Tuan, kalau saya tak boleh buat zuhur qada, kalau saya tak boleh buat apa? Kalau saya nak buat tarawih, bila masa saya nak kena selesaikan zuhur saya? Kalau saya tak boleh buat zuhur, bila masa saya nak selesaikan asar saya? Bila masa saya nak selesaikan maghrib saya? Ustaz, kalau saya kena buat tarawih, habis zuhur saya bila saya nak selesaikan? Kita tukar soalan. Contohnya. Tapi latih sendiri saja. Kita cakap dengan diri kita, kalau bulan Ramadan ni aku kena buat tarawih, habis wajib aku macam mana? Habis maghrib aku macam mana? Isyak aku macam mana? Kita reverse soalan tu, lepas tu kita ulang. Dalam masa tempoh 1 bulan. Latihan. Lepas latihan. Macam mana Ustaz soalan dia? Soalan dia gini. Cakap dengan diri kita seorang-seorang. Kita kata, kalau saya ni nak kena tarawih, nanti bulan Ramadan kita nak kena tarawih ni. Kita bayangkan soalan, kalau saya nak kena tarawih, habis zuhur saya nak jadi apa? Contoh, kalau saya kena semayang hajat, habis saya punya asar nak jadi apa? Kita try soalan tu, walaupun kita tak faham soalannya, dan walaupun kita kosong tak fikir apa-apa, saja kita latihan selama 1 bulan. Nanti beritahu saya, macam mana dia punya impact pada kita. Saya sebenarnya tengah buat kajian juga. Kajian peribadi saja, pemerhatian. Macam mana kita secara psikologi tu, kita melatih hati kita. Sebenarnya target ni nak lawan iblis syaitan ni. Sebab syaitan ni nakal juga. Bukan nakal juga, memang nakal lah. Dia kata, kau rugi kau tak buat benda ni. Benda ni setahun sekali aja. Rugi, kau tinggalkan je lah benda yang apa, zuhur asar tu bila-bila boleh buat. Tarawih ni. Dia cuba nak gitu kan. Jadi tujuan saya ni, mana agaknya teknikal ni, tak apalah. Tapi walau bagaimanapun, hasrat nak melaksanakan solat tarawih tu tetap baik. Dan hasrat pada masa yang sama kita nak melaksanakan melaksanakan qada itu juga adalah sangat baik. Hanya saja kita nak belajar satu teknik untuk macam mana kita jernihkan cara pandang kita sahaja. Apapun, insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan. Wallahu a'lam. Dan saya. Fana dengan zuhud tu sama ke Ustaz? Zuhud adalah persoalan tentang hal-hal material duniawi. Tapi kalau fana ni melihat kepada semua perkara. Semua perkara. Perbuatan kita miskin atau kaya. Kalau zuhud ni, lihat pada hal-hal yang berkaitan dengan kemewahan dunia atau kesenangan dunia. Fana tu lebih kepada peribadi kita lah. Peribadi dia memang amalan hati. Luaran tak kelihatan. Makna dalaman diri kita sendiri ya. Betul. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Syukur kepada Allah kita dah pun selesai kuliah subuh kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh pada pagi ini. Dengan membimbing kita dengan baca surah Yasin, doa dan juga syarah daripada kitab terjemahan Hikam Jawi. Mudah-mudahan kita harap doa kita diijabah oleh Allah SWT yang mana diuji dengan pelbagai penyakit, diberi syifa yang sempurna,
dan segala urusan mereka dipermudahkan. Dan juga syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu. Kata daripada syarah terjemahan Hikam Jawi, kita masih lagi di tajuk fana. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bermanfaat, barakah untuk terus kita menyucikan diri kita, hati kita dari sifat-sifat mazmumah dan menerapkan dalam hati kita iaitu sifat kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata tanpa ragu-ragu. Jadi teruskanlah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberi kita kesihatan yang baik untuk terus bersama Ustaz di setiap kuliah subuh bersama Nur Iman pada hari Isnin dan Rabu untuk sambungan yang lebih terpinci dengan tajuk fana, iaitu terjemahan daripada kitab terjemahan Hikam Jawi, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Terima kasih kepada tim Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah. Dan kuliah kita seterusnya pukul 8, mungkin Ustaz Fazlul Rahimi pun mungkin sama ada sudah berada ataupun dalam perjalanan ke untuk berkuliah pada pukul 8 pagi ini, iaitu tafsir Nurul Ihsan surah An-Nur bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlul Rahimi Ma'ruf. Bagi yang ada kelapangan waktu, teruskan bersama dengan kuliah kita sebentar lagi. Dan kepada yang ada urusan, semoga Allah permudahkan dimanapun kita berada. Jadi sebagai penutup tirai sekali lagi, dengan rasa bangga dan sukacitanya dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin untuk menutup kuliah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dan saya bagi pihak Nur Iman mohon maaf atas segala kekurangan, kekilafan sepanjang berkuliah pada pagi ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih.